Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya. Dapat kita adakan majlis kita pada pagi yang penuh barakah ini, dan majlis kita ialah majlis membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahman dan Jabar Hausawi, salah seorang daripada pakar dalam ilmu ulumul Quran daripada Universiti Malik Fahad di Petrol, Arab Saudi. Dan pada pertemuan yang lepas kita telah membaca berkaitan dengan tajuk iaitu wasfuhu bil ubudiyah. Berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 10 sifat yang disebutkan di sini daripada Al-Quranul Karim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sifat pertama, Allah sifatkan Nabi dengan sifat al-ubudiyah. Sifat yang kedua, Allah sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang agung, khuluqul azim. Dua sifat ini kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Sifat ketiga, Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi dengan sifat ra'fah war rahmah. Antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi bersifat dengan sifat ra'fah war rahmah. Ini yang akan kita detailkan pada hari ini insya-Allah. Iaitu pada muka surat 18. Surat 18. Okey. Al-mabhath al-thalith wasfuhu bir-ra'fati war-rahmah. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ar-ra'fah dan sifat ar-rahmah. Apakah makna ra'fah dan apakah sifat rahmah? Ra'fah dan rahmah kalau dilihat secara umum adalah dua lafaz yang dikatakan sebagai mutaradif. Dua kata sinonim, ra'fah dan rahmah. Namun dari segi maknanya secara lebih detail, ra'fah walaupun ra'fah dan rahmah artinya kasihan, belas kasihan. Sifat Nabi SAW yang suka mengasihi dan belas kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun dari segi penggunaannya yang lebih detail, ra'fah lebih kepada sifat kasihan yang timbul dengan sehingga melahirkan perbuatan yang membawa seseorang meletakkan ataupun meletakkan benteng terhadap seseorang daripada ditimpa dengan perkara yang tidak disukai. Manakala sifat rahmah, sifat kasihan terhadap seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu memberikan kebaikan pada seseorang.
Contohnya, seorang bapa mempunyai sifat ra'fah dan rahmah terhadap anaknya. Dengan sifat ra'fah yang ada pada bapa tak sanggup melihat anaknya susah. Tatkala ketika bapa melihat anaknya melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan anak itu susah, bapa dia akan halang. Seorang bapa akan sedaya upaya melakukan usaha supaya anaknya tidak tergelincir pada perkara-perkara yang boleh merugikan dirinya. Walaupun kadang-kadang bapa itu terpaksa menanggung kebencian daripada anaknya. Namun kerana sifat ra'fah, sayang, kasihan terhadap anak, daripada ditimpa dengan kesusahan. Sifat rahmah pula, seperti seorang bapa berusaha kerana sifat sayang dan kasihan terhadap anak, berusaha sedaya upaya siang dan malam kumpulkan duit untuk membelikan sebuah motosikal untuk anaknya. Kerana anaknya baru diterima masuk ke universiti dan memerlukan kepada kenderaan, bapanya berkorban, bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dan mencukupkan perbelanjaan dan menambahkan pendapatan agar dapat membeli sebuah motor atau sebuah laptop kepada anak yang baru diterima universiti. Kedua-dua ini sifat dikatakan sebagai sifat belas kasihan. Namun sifat ra'fah lebih kepada sifat belas kasihan dalam bab mengelakkan daripada berlakunya suatu perkara yang tidak diingini. Dan sifat rahmah, sifat belas kasihan dalam bab menginginkan kebaikan kepada orang yang dikasihi. Sebab itulah dua sifat ini, sifat pecahan daripada dua sifat ini merupakan sifat yang sinonim dari segi zahirnya, namun dari bila didetailkan ada perbezaan. Sama seperti kalimah julus dan kalimah qu'ud. Jalasa dan qa'ada maknanya sama, duduk. Dari segi maknanya, jadi orang yang sedang duduk dia boleh dikatakan sebagai rajulun qa'id atau rajulun jalis. Seorang lelaki yang duduk ataupun yang dipanggil sebagai qa'id atau jalis. Namun dari segi penggunaan yang lebih detail, qa'ada itu adalah perbuatan duduk setelah berlakunya perbuatan berdiri. Jadi kalau orang berdiri kemudian dia duduk, kita katakan dia qa'id. Manakala jalis lebih umum daripada itu. Mungkin seseorang sedang baring, kemudian ada orang datang ke rumahnya, dia bangun cepat-cepat, duduk. Dia duduk. Jadi penggunaan lafaz dalam bahasa Arab ini, kalau dikatakan sebagai dua sifat itu mutaradif, perlu dilihat kepada konteks. Setengah daripada tempat maknanya sama, setengah tempat maknanya berbeza. Sama seperti makna Islam dan iman. Sama juga antara makna iman dan taqwa. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Iman dan takwa tidak ada bezanya dari segi umum, namun bila diletakkan bersama, dua perkataan yang maknanya sama diletakkan sekali pada satu tempat, tujuannya ialah untuk menerangkan makna yang lebih detail yang terkandung dalam perkataan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan Nabi SAW dengan dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala juga sifatkan dirinya dengannya, iaitu sifat ra'fah dan rahmah yang kita temukan dalam nas yang disebutkan sebagai Raufur Rahim. Rauf dan Rahim. Sifat ra'fah dan rahmah salah satu daripada nama Ar-Rauf, Ar-Rahim adalah sebahagian daripada Asma'ullahul Husna. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, innallaha bin-nasi la Raufur Rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat Rauf. Allah Subhanahu Wa Taala itu
Tuhan yang Rauf dan Rahim terhadap manusia. Wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Rauf terhadap hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain Allah kata inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Rabb kamu itu benar-benar bersifat dengan sifat Rauf dan sifat Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sama seperti ayat yang seterusnya, dan setengah pada ayat Allah sebut wa annallaha raufur rahim. Kadang-kadang Allah sebut inna, setengah pada tempat Allah sebut anna, kadang-kadang Allah sebut dengan wallahu raufur rahim. Dan dalam satu surah, kalau tengok pada yang ada catatan saya ini, surah Al-Hadid, Allah terangkan dengan ayat selepas Allah SWT ceritakan Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan Alkitab kepada manusia untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur. Allah kata huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ke atas hamba-Nya ayat-ayat keterangan yang jelas dan nyata untuk mengeluarkan mereka, itu mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Dan Allah sebut kenapa Allah buat begitu? Allah kata wa innallaha bikum la raufur rahim. Kerana Allah Subhanahu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Rauf dan Rahim terhadap kamu. Jadi Allah turunkan petunjuk kepada kita kerana sifat Rauf dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah inginkan, sebab Rauf, Allah inginkan kita tidak ditimpa dengan kesusahan, dan Allah inginkan kebaikan yang diberikan kepada kita kepada kelak. Jadi sifat ini Rauf dan Rahim merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ra'fah dan Rahmah sifat Allah. Dan bukan setakat sifat, malah ianya adalah sebahagian daripada nama Allah Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Nabi SAW disifatkan dengan sifat yang sama. Walaupun kita tahu bahawa sifat Allah tidak akan menyamai, sifat yang ada pada Nabi SAW tidak akan menyamai dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah sifatkan Nabi dengan sifat yang sama, itu merupakan petunjuk kepada kita bahawa hukum Allah dan hukum Rasul tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dan turunkan syariat, dan tujuan Nabi SAW berdakwah kepada manusia dan sampaikan hukum halal dan haram. Ada yang Nabi larang, ada yang Nabi perintahkan. Nabi wajibkan kita solat. Walaupun kita rasa penat, Nabi SAW haramkan kita terhadap satu perkara sedangkan kita rasa seronok untuk lakukan perkara tersebut. Kenapa? Sebab Nabi itu bersifat Raufur Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok pada ayat, insya-Allah kita akan baca sebentar lagi, Allah sifatkan Nabi dengan sifat Raufur Rahim. Okey. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Innal minal ma'lumi anna wasfan Nabi sallallahu alaihi wasallam birra'fati warahmati yandariju tahta wasfihi bil khuluqil azim. Dan seperti yang kita maklum bahawa mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ra'fah dan rahmah, ianya tergolong atau ianya sebahagian daripada sifat khuluqin azim, akhlak yang mulia. Kerana sifat ra'fah dan rahmah ini sebahagian daripada sifat akhlak yang mulia. Dan iaitu sifat yang kedua yang kita bincangkan pada minggu lepas. Walakin, akan tetapi, liikhtisasin Nabi sallallahu alaihi wasallam bijawanib min ar-rahmah lam yusharikhu fiha ahadun min al-anbiya as-sabiqin, ra'aitu an afrada hadzal khalqi bihaditsin khas. Kata Syekh, akan tetapi oleh kerana keistimewaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sifat rahmah, dalam sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam semua nabi-nabi, sifat yang paling zahir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rahmah.
oleh kerana sifat rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi sifat rahmah yang ada pada nabi-nabi yang lain, maka kata Syekh, aku melihat, aku berpandangan sifat ini dipisahkan atau disebutkan secara tersendiri. Tentang sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya sifat ini sebahagian daripada sifat khuluqun azim. ذكرت في أكثر من مناسبة أن بعثة الأنبياء السابقين كانت رحمة لمن آمن بهم واتبعهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد شملت رحمته كل ذي كبد رطبة من حيوان وإنسان مؤمن أو كافر. Aku telah sebut pada kesempatan-kesempatan sebelum ini, dalam banyak kesempatan sebelum ini, bahawa pengutusan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW merupakan rahmat terhadap orang-orang yang beriman dengan mereka, terhadap orang-orang beriman dengan mereka dan pengikut-pengikut mereka. Semua nabi sebelum Rasulullah SAW, bila diutuskan Rasul pada mereka, yang mendapat kebaikan daripada pengutusan nabi dan Rasul itu adalah pengikut dan orang-orang yang beriman kepada nabi tersebut. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syamalat rahmatuhu kulladhi kabadin ratibah min haywanin wa insanin. Manakala pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya itu merangkumi seluruh kabidin ratibah, seluruh hati yang segar, yang basah. Artinya semua makhluk hidup. Semua makhluk yang hidup yang ada di atas muka bumi ini. Orang Arab kalau disebutkan kabid ratibah artinya dimaknakan dengan segala yang hidup. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh meluas. Rahmat dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi seluruh makhluk, min haywanin wa insan, sama ada makhluk yang hidup itu haiwan ataupun insan, mukmin atau kafir, sama ada mukmin ataupun kafir. Fala ajaba ay yu'abbir ar-rasulu an jauhari risalatihi biqaulihi, maka tidaklah pelik apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa isi kandungan risalahnya yang utama, Nabi menyebutkan, ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini tidak lain tidak bukan adalah seorang yang membawa rahmat dan petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi secara keseluruhannya adalah rahmatan muhdah. Rahmatun muhdah, Nabi SAW membawa sifat rahmat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna rahmatun muhdah? Aizu rahmatin au mabaligh fi rahmah, iaitu memiliki sifat rahmah dan sifat belas kasihan yang sangat tinggi, hatta ka'anni ainuha lianna ar-rahmah ma yataratab alaihi al-naf'u wa nahwuhu wa zatuhu kadzalik. Sehingga Nabi tak katakan aku orang yang rahim, Nabi kata ana rahmah, seolah-olah aku sendiri, bukan seolah sifat rahmat itu sendiri adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca apa kata Syekh lagi, dan zahirnya sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiga aspek. Kita tengok kenapa Nabi bersifat dengan rahmat dan sifat ra'fah. Okay, sebelum pergi lebih jauh, ra'fah dan rahmah, kalau kita lihat di lebih dalam sifat ini, dalam bab belas kasihan, boleh diartikan dengan ra'fah lebih kepada sifat takhliyah dan rahmah lebih kepada sifat tahliyah. Dalam pembentukan sifat seseorang, dalam bab penyucian jiwa dan juga bab penyucian akhlak, tiap-tiap sifat itu perlu kita usahakan takhliyah dan tahliyah.
Takhliyah artinya membersihkan daripada sebarang kotoran. Tahliyah ialah memperelokkan dan mempercantikkan lagi sesuatu perkara. Dalam bab taubat pun kita ada takhliyah dan tahliyah, bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhliyah dengan kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahliyah dengan kita bertasbih dan bertakbir kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tahliyah. Dalam bab zakat, Allah kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ini membersihkan harta. Namun cara zakat itu membersihkan ada dua perkara. Pertama, tutahhiruhum, iaitu bersihkan harta daripada sebarang kotoran. Wa tutahhiru wa tuzakkihim biha, sifat tazkiyah. Tazkiyah artinya bukan sekadar membersihkan, malah menjadikan harta itu bertambah berkat. Jadi tathhir, membersihkan harta daripada yang haram. Tazkiyah, iaitu ayat ini sebut tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalimah tuzakkihim berasal dari kalimah tazkiyah. Zakat itu menjadikan harta itu lebih berkat dan lebih baik. Lebih berkat dan lebih baik. Jadi dalam bab ra'fah dan rahmah, orang yang bersifat ra'fah dan rahmah, dia akan melakukan segala perkara agar kejahatan dan keburukan tidak menimpa kepada orang yang dia cintai. Pada masa sama, dia akan berusaha bersungguh-sungguh melakukan segala usaha untuk didatangkan dan diberikan kebaikan kepada orang yang disayang. Okey, sifat yang ada pada Nabi ini dapat dilihat pada tiga segi. Daripada contoh praktikal dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sangat rahmat terhadap pengikutnya di kalangan kaum mukminin. Rahmatuhu bi atba'ihil mu'minin. Ini pada aspek yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada manusia ini dengan diutuskan rasul yang sifatnya disifatkan sebagai sifat rahim dan mempunyai sifat rahmah yang sangat tinggi terhadap pengikutnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Artinya dari kalangan manusia, dari kalangan orang Arab, dari kalangan Quraisy, kerana ayat ini ditujukan kepada Quraisy. Dan kalau ditujukan pada manusia, rasul itu datang dari kalangan manusia. Kalau kita sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab, rasul itu sebagai pada orang Arab. Jadi tidak ada yang terlepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dari kalangan kita, iaitu yang boleh kita ikuti. Bukanlah dari kalangan malaikat yang mana mungkin sunnahnya kita tak mampu ikut. Nabi SAW seorang manusia seperti kita. Allah utuskan seorang rasul seperti kita. Rasulun min anfusikum. Sifatnya apa? Azizun alaihi ma anittum. Dia sangat peka terhadap apa yang kamu rasa susah. Harisun alaikum. Dia sangat tamak untuk memberikan kebaikan kepada kamu. Segala perkara baik dia akan berusaha, haris. Sangat peka jugalah. Azizun alaihi manitum, sangat berat untuk melihat kesusahan dan kepahian yang kalian tanggung. Harisun alaikum, sangat peka ke atas kalian untuk memberikan kebaikan. Kemudian Allah kata bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi ini, Rasul ini, sifatnya terhadap kaum mukminin itu raufur rahim. Rauf dan rahim, sangat sifat ra'fah dan rahmah terhadap kaum mukminin. Dan inilah yang dirasai oleh kaum muslimin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, kata Syekh, yastadilluna bizulali tilkar rahmah. Mereka hidup di bawah payungan sifat rahmat dan sifat
ra'fah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi wa yun'amuna bil mahabbati wal mawaddati allati yafidu biha qalbul Mustafa al-kabir. Dan mereka diberikan nikmat dengan sifat mahabbah dan mawaddah yang dicurahkan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dirasai oleh sahabat. Dan keadaan Nabi dengan pengikutnya seperti keadaan seorang bapa yang sangat kasih dan sayang terhadap anaknya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid. U'allimukum," sehingga akhir hadis. Sesungguhnya kedudukan aku dengan kalian seperti kedudukan seorang bapa kepada kalian, seorang bapa terhadap anaknya. U'allimukum, aku ajarkan pada kalian. Seorang bapa hantarkan anak ke sekolah. Sebab apa? Sebab sifat ra'fah dan rahmah. Seorang bapa merotan anaknya dengan tujuan untuk mendidik kerana sifat ra'fah dan rahmah. Okay. Itulah yang perumpamaannya keadaan Nabi SAW terhadap umatnya. Suatu ketika mensyarahkan hadis ini, kata Imam Manawi rahimahullah, beliau berkata, ai fi syafaqah. Seorang bapa, keadaan Nabi seperti bapa terhadap anaknya ialah pada bab syafaqah. Syafaqah artinya belas kasihan. Syafaqah, orang yang bersyafaqah namanya Syafiq. Atau yang perempuan namanya Syafiqah. Berasal dari kalimah syafaqah. Seorang bapa mempunyai sifat syafaqah terhadap anaknya. Ai fi syafaqah wa fi ta'limin ma la budda minhu. Seorang bapa, Nabi seperti seorang bapa dalam sifat kasih sayang Nabi terhadap anaknya, dan dalam bab Nabi mengajarkan sesuatu yang dirasakan perlu kepada umatnya. Seperti seorang bapa akan mengajarkan anaknya suatu perkara yang memberi manfaat. Okey. Antara contohnya secara praktikal, kita tahu bahawa Nabi SAW bersifat ra'fah dan rahmah terhadap kaum mukminin dan terhadap umatnya. Okay. Kalau dilihat dari segi praktikal, Syekh membawakan contoh-contoh yang lebih jelas untuk kita lihat. Di sini Syekh membawakan 3 contoh praktikal dalam kehidupan Nabi SAW yang boleh diartikan dengan sifat ra'fah dan rahmah. Pertama, iddikharuhu li da'watihi mustajabah li ummatihi yaumil qiyamah. Nabi SAW simpan kesempatan untuk berdoa dengan doa yang mustajab untuk umatnya secara keseluruhan pada hari kiamat. Ketika di-offer kepada Nabi SAW untuk berdoa, Nabi kata, nanti dulu. Aku ingin simpan doa ini pada waktu yang paling genting, pada waktu yang paling penting. Betul, Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi diberikan kesempatan untuk berdoa yang mana doa itu pasti diijabahkan. Tiap-tiap nabi ini Allah berikan peluang kepada nabi ini berdoa dengan satu doa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan doa tersebut dan mesti Allah beri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu." Semua nabi diberikan offer tersebut, maka mereka segera berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersegera dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan permintaan mereka. Mereka kerana diberikan offer, mereka berdoa di atas muka bumi ini. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan Nabi kata, aku sembunyikan, iaitu aku tangguhkan doa ini, aku sembunyikan doaku untuk ku berdoa kepada Allah supaya aku memberikan syafaat terhadap umatku pada hari kiamat. Nabi SAW, peluang yang diberikan oleh Allah SWT kepada tiap-tiap Nabi
untuk dimakbulkan doa yang mana Allah takkan tolak. Ini yang offer yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak nak, Nabi simpan doa ini bukan untuk dunia. Nabi simpan untuk Nabi SAW dapat di hari kiamat nanti, bila Nabi nampak umat Nabi Muhammad sedang kesusahan ketika hari yang menentukan seseorang itu ke syurga atau ke neraka, Nabi minta, Nabi simpan doa Nabi untuk Nabi meminta kepada Allah ketika itu. Suatu syafaat Nabi SAW terhadap umatnya pada hari tersebut atau terhadap manusia pada hari tersebut dikira sebagai syafaatul uzma, satu syafaat yang agung. Dan ini kenapa Nabi SAW sembunyikan dan juga tidak menzahirkan doa dan tidak meminta kebaikan pada umatnya, untuk umat Muhammad, umat yang kaya atau umat yang umurnya panjang atau umat yang mendapat segala kebaikan dunia. Tidak. Nabi tahu keperluan kita untuk doa, keperluan kita terhadap doa Nabi SAW itu lebih kita harapkan di hari akhirat nanti. Dan ini contoh pertama daripada sifat ra'fah dan rahmah seorang bapa terhadap anaknya, sifat ra'fah dan rahmah Nabi SAW terhadap umatnya. Yang kedua, contoh kedua, dan contoh praktikal sifat ra'fah dan rahmah Nabi SAW. Qiyamuhu lailatan kamilatan yabki wa yad'u li ummatihi. Nabi SAW bangun malam, satu malam yang sempurna. Semalaman Nabi bangun pada waktu malam, Nabi menangis dan berdoa kepada umatnya. Artinya Nabi tidak tidur. Pada satu hari Nabi baca satu ayat, kemudian Nabi SAW ulang-ulang balik ayat tersebut. Sehingga sampai sepanjang malam Nabi berdoa dengannya. Dan doa itu Nabi SAW peruntukkan khas untuk permintaan terhadap umatnya. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat pada suatu hari. Bangun salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk membaca ayat tersebut dan sujud pun baca ayat tersebut, kerana ayat ini mengandungi doa. Iaitu pada baca ayat Quran tidak dibenarkan dalam sujud dan rukuk. Namun apabila suatu ayat yang mengandungi doa, bila mengandungi doa dan juga dimaknakan diarti apa yang diinginkan adalah doa, kerana itu dibenarkan sekiranya dalam konteks doa. Sebab itu apa beza antara konteks ayat yang kita baca untuk doa ataupun untuk Quran? Bila kita baca contohnya Rabbighfirli warhamni. Rabbighfir warham. Ataupun ayat-ayat yang secara umumnya yang berbentuk doa, kita boleh tukarkan. Bila waktu doa kita baca Rabbana ighfir lana. Kita tukar dhamirnya. Bila kita tukar dhamirnya dalam konteks, artinya kalau kita ramai-ramai, kita boleh tukar dhamir, sesuaikan dengan keadaan. Artinya ayat tersebut kita lakukan, kita baca bukan tujuan kerana lafaz Qurannya, namun kerana maknanya. Quran sebut Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria, ya Allah Tuhanku, Rabb, berilah kepadaku seorang zuriat yang baik, sesungguhnya kamu maha mendengar permintaan. Doa untuk seorang. Namun kadang-kadang kita duduk dengan kawan-kawan kita baca bukan Rabbi habli,
Malah kita sebut Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kita gunakan doa yang sama, namun kita boleh ubah kata ganti nama kerana yang kita inginkan di situ adalah doanya, bukan ayat Al-Qurannya. Pada suatu hari Nabi SAW baca ayat surah Al-Ma'idah. Itu ayat-ayat akhir surah Al-Ma'idah. Ketika kisah ni cerita tentang dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa. Setelah apa yang berlaku kepada kaum Isa. Isa menyembah bukan pengikut-pengikut Isa, sebahagian pengikut Nabi Isa menyembah Nabi Isa dan melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, sebahagian daripada mereka telah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pengikut ini lakukan dipersoalkan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan apa kata Nabi Isa alaihissalam setelah berlakunya dialog yang panjang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana diceritakan secara detail dalam surah Al-An'am, iaitu pada sekitar ayat 100 lebih kurang 111-an, lebih dengan 100 dan saya tak ingat pada ayat berapa, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat terakhir di sebelah kanan itu, lebih kurang ayat 118 dan sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdialog dengan Nabi Isa, di hujung sekali Allah nukilkan perkataan Nabi Isa. Isa kata, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ya Allah Tuhanku, kalau kamu ingin mengazab mereka, iaitu pengikut-pengikutku, fa innahum ibadu. Sesungguhnya mereka itu adalah hamba kamu. Dia sangat layak apa sahaja Allah lakukan, itulah sifat menunjukkan sifat kemegahan Allah Subhanahu Wa Taala, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk ini tidak lain tidak bukan hanyalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan kalau kamu mengampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kamu Tuhan yang al-aziz, yang hakim, yang gagah, yang perkasa. Ayat ini menunjukkan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa AS berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu azabkan mereka, ya Allah, itu hak kamu ya Allah, kerana kamu Tuhan yang Maha Esa dan mereka adalah hamba kamu. Tapi kalau kamu ampunkannya ya Allah, ampunkan mereka ya Allah, kamu itu Al-Aziz dan Al-Hakim. Itu Nabi Isa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya. Dan ayat ini menunjukkan ada sifatnya ra'fah dan rahmah. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, Nabi baca ayat ini, iaitu membaca perkataan-perkataan Isa yang diucapkan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ulang-ulang balik ayat ni. Dan Nabi berdoa dengannya, iaitu berdoa dengan doa yang sama yang telah diungkapkan oleh Isa alaihissalam. In tu'atibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sepanjang malam Nabi ulang-ulang balik ayat tersebut. Falamma asbah qultu, tatkala masuk waktu pagi, aku berkata, Abu Dhar berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma zalta taqra hadhihi al-ayah hatta asbahta. Wahai Rasulullah, kamu terus menerus masih lagi membaca ayat ini sampai waktu subuh ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, inni sa'altu rabbi syafa'ah li ummati fa'ataniha wa hiya ailah insyaallah man la yusyriku billahi syai'a. Nabi kata, sesungguhnya. Kenapa Nabi ulang-ulang balik ayat ni? Kalau kamu ampunkan mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Kalau kamu azab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Dan sekiranya kamu ampunkan mereka, sesungguhnya kamu maha gagah dan maha perkasa dan maha hikmah, maha hakim. Nabi kata, aku ulang-ulang balik sebab aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
meminta kepada Tuhanku agar diberikan syafaat, agar ku mampu memberikan syafaat terhadap umatku, dan Allah pun telah menerimanya. Allah pun telah memberikan aku peluang untuk memberi syafaat di hari kiamat nanti. Wahia ailah insya-Allah, dan perkara itu pasti datang insya-Allah. Ailah, syafaat aku, syafaat ini akan didapati, akan diterima oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Bagi siapa? Man la yusyriku billahi syai'a. Bagi siapa yang langsung tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Jadi syarat untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama adalah tidak melakukan syirik. Orang yang melakukan syirik tidak mungkin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh yang kedua berkaitan dengan sifat ra'fah dan rahmah, sifat raufur yang disifatkan dengan Nabi dengan sifat raufur rahim, iaitu Nabi SAW sepanjang malam Nabi bangun, Nabi baca ayat Quran, Nabi berdoa kepada umatnya, Nabi menangis kerana umatnya sepanjang malam, kerana inginkan hanya Nabi minta satu, iaitu Nabi boleh memberikan syafaat kepada umatnya. Syaratnya berikan oleh Allah ialah umatnya itu tidak melakukan syirik dengan syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu sekalipun. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi SAW pada suatu hari Nabi baca ayat Quran menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah dalam surah ini, Allah SWT menerangkan dalam surah Ibrahim ini, Allah terangkan tentang perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka, iaitu Taghut, itu sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala dan juga syaitan-syaitan. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang ikut ajaranku, sesungguhnya dia daripada kalangan aku, ya Allah. Wa man 'asani fa innaka antal azizul hakim. Dan barang siapa yang melanggari perintahku dan melakukan maksiat terhadapku, sesungguhnya kamu bersifat Al-Azizul Hakim. Farafa'a yadayhi faqal. Bila Nabi baca doa Ibrahim ni, Nabi baca ayat Quran yang ceritakan tentang doa Ibrahim, kataan Ibrahim, Nabi pun angkat tangan. Dan juga Nabi baca ayat tentang Nabi Isa AS, perkataan Nabi Isa. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tadi. Jadi doa yang begini dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh Nabi Isa AS dengan makna yang sama. Kalau kamu ampunkan mereka, kalau kamu seksa mereka, mereka adalah hamba kamu. Kalau kamu ampunkan mereka, sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang bersifat Al-Aziz dan Hakim. Doa yang sebegini didoakan oleh dua orang Nabi, Ibrahim dan Nabi Isa. Ketika itu Nabi kata, Nabi pun farafa'a yadayhi. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya. Jadi Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Wabaka, dan Nabi menangis. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, umatku, umatku, sambil Nabi menangis. Nabi menangis teresak-esak pada malam tersebut. Nabi hanya mampu sebut, ya Allah, ya Tuhanku, umatku, umatku, dan Nabi menangis. Nabi menangis yang dalam keadaan yang sangat sedih. Betul-betul Nabi menangis berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatku, umatku, untuk umatnya dengan lafaz umatku, umatku. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala qala ta'ala, maka Allah pun berkata, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang riwayat Muslim.
Sehingga jangan ada yang kata sahih tak sahih. Hadis ni, semua hadis yang saya baca dalam ini adalah hadis yang sahih selagi tak diperingatkan, dan memang Syekh hanya bawakan hadis yang sahih dalam kitab ini. Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, pergi kepada Muhammad dan Tuhan Maha mengetahui. Namun Tuhan suruh kepada Jibril untuk bertanya, fasalhu, maka tanyalah kepadanya, ma yubkik, apa yang menyebabkan kamu menangis. Kenapa kamu hanya sebut ya Allah, ummati ummati, umatku umatku, kemudian kamu menangis? Apa yang kamu nak sebenarnya? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Fa'atahu Jibril fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Jibril pun datang tanya pada Nabi, Nabi pun jawab. Beritahu kepada Jibril tentang apa yang diinginkan. Wa huwa a'lam, dan Jibril pun mengetahui. Faqala Allah, maka Allah jawab, ya Jibril, wahai Jibril. Itu bila Nabi sebut Allahumma ummati ummati, Nabi menangis. Jibril tanya, apa yang kamu nak? Allah suruh tanya. Nabi pun terangkan, aku minta untuk berikan syafaat terhadap umatku. Okay. Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi balik jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, dan katakan padanya, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'u. Sesungguhnya kami akan menjadikan kamu redha terhadap apa yang berlaku pada umatmu, dan kami tidak akan menjadikan kamu melihat perkara yang kamu tak suka. Iaitu Allah SWT memakbulkan doa Nabi SAW. Tatkala di hari kiamat, bila Nabi SAW tunjuk mana-mana umatnya untuk diberi syafaat, Allah akan beri. Sebab itulah kita sangat berharap kepada syafaat Rasulullah SAW. Sebab siapa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk diberi syafaat, Allah jamin Allah akan redakan Nabi itu, Allah akan terima permintaan Nabi SAW, dan Nabi SAW, Allah kata Allah tidak akan melakukan perkara yang menyebabkan Nabi rasa tidak baik. Allah akan berikan apa yang Nabi redha tentang permintaan Nabi terhadap umatnya. Jadi hari kiamat, semua orang yang diminta izin oleh Nabi SAW untuk memberi syafaat kepada umatnya, Allah akan makbulkan. Tapi Nabi sendiri letakkan syarat, seperti kita tahu, tidak. Orang yang hanya layak menerima syafaat Nabi SAW ialah orang yang tidak melakukan sebarang syirik. Arti tidak artinya sama ada dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik, ataupun orang-orang yang telah bertaubat daripada syiriknya dan dia tidak membawa dosa syirik. Iaitu ketika dia meninggal, dosa-dosa yang ada pada dia bukanlah dosa-dosa syirik. Mungkin ada sebagai manusia, tiap-tiap orang akan ada kesalahan dan dosa, namun dosa itu bukanlah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syirik kecil, syirik besar atau syirik kecil, seperti mana disyarahkan oleh ulama. Syarat untuk seseorang dapat syafaat ialah tidak melakukan sebarang syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh yang kedua berkaitan dengan sifat rafah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Contoh ketiga, tajawuzuhu fi salati idza sami'a buka'at tifli. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan keadaan lebih laju apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan kanak-kanak, sehingga ibunya tidak diganggu dan disusahkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya aku ingin memulakan solat. Sesungguhnya aku telah memulakan solat. Aku masuk mendirikan solat. Wa ana uridu italataha, dan aku ingin baca dengan panjang, ingin solat dengan rakaat yang panjang. Artinya apa? Seorang imam ketika mengimamkan solat, niat untuk solat panjang tidak salah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada hari tersebut, Nabi nak solat dengan panjang. Artinya bacaan qiyamnya panjang,
rokoknya panjang, i'tidalnya lebih panjang seperti daripada biasa, sujudnya panjang, Nabi solat yang lama, yang tenang. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang kanak-kanak, kanak-kanak. Fa atajawwazu fi salati mimma a'lam min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Aku pun cepat-cepat mempercepatkan salatku kerana aku tahu tentang jiwa tentang pemikiran ibunya tatkala ibunya mendengar tangisan anaknya. Ini sifat rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'fah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kesian kepada kanak-kanak dan kesian dan sayang kepada ibu kanak-kanak ini. Dan Nabi tidak ingin menyusahkan ibunya, tidak ingin mengganggu ibunya. Dan ini formula umum. Formula umum untuk semua perkara. Walaupun ini berlaku dalam bab salat, dalam bab lain juga. Ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, hendaklah ketika melakukan kebaikan itu perlu ada sifat ra'fah dan rahmah. Kita inginkan kebaikan, namun dalam arahan kita untuk seorang melakukan kebaikan, hendaklah kita sifat ra'fah dan rahmah. Jangan kita paksa seseorang buat satu perkara, paksa orang solat dengan panjang, paksa orang hafal banyak perkara, sedangkan kita tahu bahawa seseorang itu mempunyai kemampuan yang terhad. Seorang guru tidak boleh memaksa anak muridnya melakukan kerja sekolah, bagikan kerja homework yang banyak apabila diketahui dengan jelas bahawa anak muridnya takkan mampu melaksanakannya. Kita sebagai guru memberikan kerja rumah, berikan tugasan untuk hafal perkara sekian dan sekian, namun tugasan itu tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Apabila kita memaksa seseorang melakukan suatu tugas yang baik, namun dalam keadaan orang tersebut mempunyai masalah dan tidak memiliki kemampuan, dan kita paksakan juga, sifat inginkan kebaikan tanpa adanya ra'fah dan rahmah, itu menunjukkan bahawa adanya kekurangan, adanya suatu perkara yang tidak baik pada sifat pada guru tersebut. Begitu juga seorang ibu terhadap anak, seorang bapa terhadap anak, seorang ketua terhadap pekerjanya. Begitu juga segala pemimpin terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin, seorang bapa, seorang ibu, seorang guru, seorang majikan, dan siapa sahaja yang memimpin umat ini, hendaklah memiliki sifat ra'fah dan rahmah. Termasuk seorang suami terhadap isteri, hendaklah memiliki sifat ra'fah dan rahmah. Walaupun dalam bab menginginkan kebaikan. Okey, ini adalah aspek pertama, iaitu Nabi bersifat rahmah dan ra'fah terhadap pengikutnya kaum mukminin. Yang kedua, antara ciri-ciri ra'fah dan rahmah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatuhu bi'a'da'ihil munawi'ina lah. Sifat ra'fah dan rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuh yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Syekh, telah kita ketahui bahawa rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan mereka itu memberikan rahmat kepada pengikut mereka sahaja. Nabi Musa alaihissalam diutuskan kepada kaum Bani Israel dan kaum Fir'aun. Yang beriman kepada Nabi Musa adalah kaum Bani Israel dan sebahagian kaum Fir'aun. Termasuklah ahli sihir di kalangan kaum Fir'aun. Dan yang mendapat rahmah dan kebaikan daripada pengutusan Nabi Musa alaihissalam adalah orang-orang yang ikut kepada Nabi tersebut. Yang lainnya, mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak di dunia ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dakwah Nabi ketika ditolak, Nabi SAW berdoa agar orang yang menolak dakwahnya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi, mana orang yang masih hidup didoakan untuk diberikan hidayah. Malah kalaulah orang yang hidup itu tidak mungkin menerima hidayah dan tak mungkin ikut petunjuk Nabi, Nabi tetap mengharapkan anak keturunannya akan menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tahu bahawa sunnah yang berlaku pada umat-umat terdahulu, orang-orang yang melanggar dan melanggar perintah Allah dan melawan pada nabinya akan ditimpa dengan musibah. Sama ada dengan al-khasf, iaitu digempat, akan digegarkan bumi, berlakunya gempar bumi pada kawasan mereka. Wal masakh, dan sebahagian dari mereka diubah menjadi kera. Wal halak, dan mendapat kebinasaan dengan pelbagai jenis, dengan taufan, dengan ada suara jeritan. Ini berlaku pada umat terdahulu. Ketika Rasul diutuskan pada mereka dan mereka menolak dakwah Rasul, mereka ditimpa dengan kebinasaan. Fi hina anna Allah 'afa al-mukadzibina li rasulih sallallahu alaihi wasallam min halak al-istisal wal khasf wal masakh. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebinasaan istisal, iaitu orang-orang yang berdusta, yang mendustakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihapuskan keseluruhannya, tidak dihapuskan anak keturunan mereka. Ya, ada di kalangan mereka yang diazab dalam perang Badar, ada di kalangan mereka yang mati dalam peperangan Uhud dan peperangan yang lain. Namun tidak semua mereka dan keturunan mereka dihapuskan sekaligus, dan mereka tidak melakukan Allah SWT tidak memerintahkan bumi bergegar untuk menghancurkan mereka. Allah juga tidak menjadikan mereka berubah menjadi binatang-binatang. Ini untuk umat Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi SAW diutuskan rahmat terhadap alam. Bu'isa rahmatan lil alamin. Alamin di sini termasuklah orang mukmin dan orang kafir. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan kamu kecuali membawa rahmat ke seluruh alam. Orang-orang kafir dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diberi peluang sepanjang hidupnya untuk memikirkan dan mengkaji ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak dimusnahkan dengan bala bencana yang menyebabkan mereka hilang dan keturunan mereka hilang di atas muka bumi ini. Itu Allah tak lakukan pada umat Muhammad. Kenapa? Sebab itu hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, makna yang sama terkandung itulah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Man amana billahi wal yaumil akhir kutiba lahu ar-rahmah fid dunya wal akhirah." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, akan diberikan kepadanya rahmat di dunia dan akhirat. Wa man lam yu'min billahi wa rasuluhu, barang siapa tak beriman dengan Allah dan Rasulnya, ufiya mimma asabal umama minal khasafi wal qadhaf. Mereka, orang-orang yang tak beriman, orang beriman dengan Allah dan Rasulnya akan diberikan rahmat di dunia dan akhirat, dan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya diselamatkan mereka daripada hukuman-hukuman yang Allah berikan pada umat terdahulu, seperti gempa bumi dan juga seperti kebinasaan yang dilakukan kepada mereka. Contoh-contoh praktikal. Contoh-contoh praktikal keadaan kedua, rahmat Nabi, ra'fah Nabi kepada musuh-musuhnya. Pertama, adamu du'aihi ala qabilati Daus. Nabi tidak berdoa ke atas kabilah Daus.
kabilah Daus salah satu dari kabilah Arab daripada arah Najd. Pada satu hari datang pemuda daripada kabilah ini, iaitu Tufail bin Amr ad-Dausi. Seorang sahabat bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, dan Tufail bin Amr kembali kepada kaumnya, cuba berdakwah pada kaumnya, menyampaikan kebenaran. Kaumnya tolak dakwah Tufail bin Amr ini. Sehingga Tufail kata, ya Rasulullah, kaumku degil, tidak mahu beriman kepada dakwahmu. Doakanlah ke atas mereka, ya Allah. Ini kata Tufail. Nampak kaum ni degil sangat. Nabi SAW tak nak berdoa. Itu tak nak berdoa keburukan untuk kabilah Daus. Malah Nabi gantikan doa. Nabi sebut, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada kaum Bani Daus. Hidayah pada mereka, wa'ti bihim, dan datangkan mereka. Dan Nabi berkata kepada Tufail bin Amr, kata, irji' ila qaumik, balik semula jumpa kaum kamu. Fad'uhum ila Allah warfiq bihim, balik semula jumpa kaum kamu, doa dan serulah mereka, ajaklah mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berlemah lembut ketika berdakwah kepada mereka. Ini pesanan Nabi SAW kepada Tufail bin Amr ad-Dausi. Nabi tak nak doa, walaupun Tufail kenal kaum dia, kenal kedegilan kaumnya, dan juga Tufail merasakan kepahitan dalam berdakwah pada kaumnya, sehingga Tufail jumpa Nabi, minta Nabi doakan. Nabi kata balik semula. Nabi doakan hidayah, dan Nabi perintahkan kepada sahabat ini kembali pada kaumnya untuk berdakwah. Dan benar doa Nabi dimakbulkan. Kabilah Daus akhirnya datang, masuk Islam secara semua mereka masuk Islam. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, dalam bab ra'fah dan rahmahnya Nabi SAW terhadap musuhnya, atau terhadap orang-orang yang mengingkari dan melawan dakwahnya. Contohnya adalah adamu qabulihi ardal malik al-jibal bi'tibaq al-akhshabain al-mukadzibin. Nabi SAW tidak menerima tawaran oleh Malik al-Jibal, malaikat yang menjaga gunung, iaitu ketika Nabi SAW dilempar dan dihalau keluar dari Taif. Ketika malaikat gunung datang offer kepada Nabi SAW untuk malaikat ini angkat dua gunung, itbaqul akhshabain, untuk diangkat dua gunung tadi dan dihempapkan ke atas kaum yang dusta. Nabi SAW tolak tawaran tersebut. Malah Nabi berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah mereka, ampunkanlah kaumku itu, sungguh mereka tidak mengetahui. Contoh yang seterusnya, Nabi SAW, contoh yang ketiga, Nabi sangat bersifat ra'fah dan rahmah dan kesihan terhadap musuh-musuhnya, ingin kebaikan terhadap musuhnya. Contoh ketiga adalah Nabi SAW ada mustijabatihi lil mukadzibina fi mutalabatihim lahu ay yas'ala rabbahu qalb as-safa lahum dhahaba. Nabi SAW tidak bersetuju dan tidak mengistijabahkan, dia tidak melakukan terhadap permintaan kaum yang dustakan Nabi SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan Bukit Safa menjadi emas. Antara permintaan kaum Quraisy kepada Nabi SAW ketika Nabi diutuskan pada mereka, mereka minta kepada Nabi SAW agar
Nabi berdoa kepada Allah, tukarkan sofa menjadi bukit emas. Kalau betul-betul batu-batu ni berubah jadi emas. Kalau betul-betul kamu seorang Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada melalui Jibril, Allah beritahu, Allah boleh tukarkan sofa pada emas. Namun siapa sahaja di kalangan kaum Quraisy yang meminta perkara tersebut, selepas ditukarkan sofa menjadi emas, siapa sahaja yang kufur pada Allah setelah itu, siapa sahaja yang mengingkari perintah Allah setelah itu, dia akan diseksa dengan siksaan yang berat. Nabi SAW tidak melaksanakan permintaan kaum Quraisy untuk berdoa kepada Allah agar ditukarkan sofa kepada emas. Kerana Nabi tahu bahawa apabila bukit sofa ditukarkan pada emas, Allah telah ancam barang siapa yang buat kesalahan setelahnya. Sedangkan manusia sentiasa melakukan kesalahan, dan Nabi SAW tidak mengendahkan permintaan kaum Quraisy bukan kerana tidak ingin kebaikan atau kerana takut, tapi Nabi SAW kerana kesian, dan kesiankan terhadap kaum ini kerana mereka tidak melakukan perkara demikian kecuali kerana kejahilan mereka terhadap akibat daripada perbuatan mereka itu sendiri. Ini pada aspek yang kedua. Aspek pertama tadi Nabi SAW bersifat rafah dan rahmah terhadap kaum mukminin. Yang kedua, Nabi SAW bersifat rafah dan rahmah terhadap musuh-musuhnya, iaitu orang-orang yang menentang dakwahnya. Yang ketiga ialah sifat rafah dan rahmah Nabi SAW terhadap binatang-binatang dan juga objek-objek yang mati. Rahmatuhu bil bahaimi wal ajmawat. Rahmat Nabi SAW terhadap bahimah, binatang-binatang, wal ajmawat, dan juga makhluk-makhluk yang mati. Kata Syekh, rahmat Nabi SAW tidak terhenti tidak terhenti sekadar untuk kaum manusia, malah melampaui perkara tersebut sehingga haiwan-haiwan dan makhluk-makhluk yang beku, makhluk-makhluk yang tidak bergerak juga mendapat rahmat yang sama. Tatkala Nabi SAW melarang manusia daripada banyak melakukan perkara-perkara dan juga adat-adat jahiliah yang melakukan sifat-sifat buruk terhadap binatang, yang melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman terhadap binatang yang memudaratkan mereka. Antaranya, satu, nahyuhu an qat'il lahmi min al-haywanil hayy. Bila Nabi SAW diutuskan, Nabi SAW melarang manusia daripada memotong daging daripada haiwan yang hidup. Jadi ini adat orang jahiliah. Jahiliah antara daging yang mahal adalah daging yang dipotong daripada haiwan yang masih hidup. Okay. Sama juga restoran, sebahagian daripada restoran yang di dunia ini, yang restoran eksotik yang sangat mahal, ialah mereka memakan haiwan-haiwan, memakan otak kera sebagai contoh, atau makan haiwan yang lain, dan memakan jenis haiwan. Dulu saya pernah tengok satu klip YouTube tentang sifat manusia. Tadi kumpulkan video-video berkaitan dengan restoran eksotik yang menghidangkan makanan-makanan haiwan-haiwan yang masih hidup, yang masih segar. Yang saya nampak tengok sendiri adalah diletakkan monyet atau kera di bawah meja makan, dan meja makan itu ada kawasan lubangnya dan ada pisaunya. Ini sifat zalim terhadap binatang. Nabi SAW ketika diutuskan kepada umat bangsa Arab, dan bangsa Arab ada beberapa adat cara makan mereka dengan cara yang menyiksa binatang. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana an-nasu fil jahiliyyati qabla al-islami yuhibbuna
أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم فيأكلونها ويحملون منها الودك. Kata Abu Waqid Al-Laitsi bila berkata, sesungguhnya orang Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam dahulu, mereka suka makan bonggol unta dan mereka suka potong ekor-ekor kambing. Yang unta tu ada bonggol, mereka potong sikit, mereka masak. Kemudian unta tu dibiarkan sehingga sembuh, tumbuh balik bonggolan unta tersebut. Kambing pula mereka potong ekornya, akan ekor, dan dibiarkan kambing itu masih hidup. Dan itu mereka wa yahmiluna minha alwadak. Daripada itu mereka ambilkan antara cara mereka untuk dapatkan lemak binatang ini dengan cara dapatkan lemak ketika binatang ini masih hidup. Jadi mereka dapat dua. Mereka tak perlu bunuh binatang, tapi mereka dapat makan isi binatang tersebut, dapat makan daging binatang tersebut, dan mereka juga dapat mengambil lemak-lemak yang ada pada binatang. Falamma qadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an zalik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, mereka tanya hukum tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adat ini tidak berlaku di Quraisy, dalam bahasa Quraisy, tapi berlaku di setengah masyarakat Arab jahiliyah. Nabi kata, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Nabi bersabda, segala daging dan segala sesuatu yang dipotong daripada anggota binatang yang masih hidup, fa huwa mayyit, maka hukumnya seperti makan bangkai. Jadi semua anggota badan haiwan yang hidup, sama ada haiwan ataupun manusia, semua anggota badan yang terputus daripada badan yang masih hidup itu adalah bangkai. Ini contoh pertama. Contoh kedua, hathuhu 'ala rifqi bisyati wa irahatiha 'inda dhabhiha. Nabi SAW menggalakkan agar berlemah lembut dengan kambing ketika ingin menyembelihnya. Pada satu hari ada seorang lelaki baringkan kambing yang ingin disembelih. Dibaringkan kambing tersebut, kemudian diasah pisau di depan kambing. Kambing tadi dah dibaringkan. Ketika nak sembelih, baru diasah pisau. Nabi SAW nampak kejadian ini. Dan Nabi berkata kepada lelaki tersebut, aturidu antumitaha mautan? Adakah kamu ingin membunuh kambing ini banyak kali? Hala hadatta syafratak qabla an tudja'aha? Kenapa kamu tidak asahkan pisau kamu sebelum kamu baringkan dia? Itu asahkan pisau siap-siap sebelumnya di mana-mana sebelum kamu baringkan dia baringkan dia dan ingin sembelih dia. Karena binatang tadi bila dibaringkan, binatang tahu. Sebagaimana manusia tahu, binatang juga tahu apabila ada orang baringkan dia dengan cara begitu, artinya dia akan disembelih. Kemudian ditambahkan dengan tuannya itu mengasahkan pisau lagi jelas. Jadi seolah-olah binatang tadi, kambing tadi merasai kematian banyak kali. Kerana apa yang dirasakan perasaan kambing itu. Nabi SAW sangat kasihan terhadap binatang sehingga Nabi meraihkan perasaan seekor kambing yang merasa takut, yang merasa gerisah tatkala melihat tuannya membaringkan dia dan mengasahkan pisau. Ini antara sifat ra'fah Nabi SAW, sifat rahmah Nabi SAW terhadap binatang. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kita melakukan ihsan ke atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah.
kalau kalian membunuh, hendaklah bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan kalau kalian sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihata. Hendaklah salah seorang daripada kalian tajamkan pisaunya dan rehatkan wal yurih dhabihata dan mempercepatkan sembelihannya itu berehat. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, nahyuhu an ittikhadil hayawanati ghardan aw hadafan. Contoh ketiga daripada bentuk rahmat Nabi SAW terhadap haiwan-haiwan. Apa yang Nabi buat? Nabi melarang dijadikan haiwan-haiwan sebagai ghardan atau hadafan. Kalau kita berlatih panah tu kita tembak ataupun kita panahkan ke tempat tujuan tertentu. Nabi SAW larang untuk dijadikan sebarang haiwan sebagai tujuan. Ini beza pada adat jahiliah. Jahiliah antara adat mereka untuk melatih. Ketika mereka ingin melatih memanah, mereka akan jadikan binatang sebagai bahan untuk mereka latih. Mungkin mereka bawa binatang, kemudian mereka halau. Jadi binatang ni lari. Ketika binatang ni lari, dia tembak. Mereka latih dengan tembak binatang yang sedang berlari. Atau mereka lepaskan burung, kemudian mereka akan memanah burung yang sedang terbang. Ataupun mereka ikat sebahagian daripada binatang di satu tiang, kemudian mereka tembak. Ini cara latihan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliah. Nabi SAW ketika Nabi diutuskan, Nabi melarang perkara tersebut. Nabi SAW melarang daripada perbuatan tersebut. Sebab itu diriwayatkan kepada Ikrimah, Nabi beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melalui satu kaum yang telah mengikat burung merpati, kemudian mereka melemparinya. Itu mereka belajar baling dengan letakkan burung merpati. Faqala, maka Nabi berkata, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Ibn Abbas menceritakan, Ikrimah menceritakan bahawa Ibn Abbas lalu pada satu kaum, iaitu bukan dengan sahabat yang datang selepasnya, mereka tangkap burung merpati dan ikatkan di satu tempat, kemudian mereka baling burung tersebut. Itu untuk latihan. Maka Ibn Abbas berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuttakhadha ruha gharda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan makhluk yang hidup itu sebagai alat untuk mereka, untuk sebagai ghardan, sebagai tempat untuk memanah atau alat untuk dijadikan sebagai panahan. Ada istilah, saya tak tahu istilah panah ni. Istilahnya orang-orang yang menjadikan target, yang menjadikan Nabi larang untuk dijadikan sebarang makhluk hidup sebagai target dalam sebarang latihan. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, contoh praktikal berkaitan dengan sifat rahmat Nabi SAW terhadap binatang dan juga makhluk-makhluk. Amruhu biraddil farakh at-ta'ir al-malhuf ala auladih. Nabi SAW mengarahkan agar dikembalikan anak burung kepada ibunya yang sedang mencarinya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari kami bersama dengan Nabi SAW dalam safar, iaitu ketika bermusafir. Nabi pun pergi menunaikan hajatnya. Ketika itu kami melihat hummarah, seekor burung. Hummarah, seekor burung, seperti burung tiung. Ma'ha farkhan. Burung ini ada bersama dengan dua ekor anaknya. Fa akhadna farkhaiha. Kami pun menangkap dua anaknya.
faja'at al-humrah faja'alat tafrishu turafrifu. Ibunya balik. Jadi ibu tadi membuka kepaknya. Memukul-mukul kepaknya. Masa tu juga faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, Nabi nampak burung tadi memukul-mukul kepaknya. Mengkibar dia burung tadi dalam keadaan cemas memukul-mukul kepaknya, kibarkan kepak dia. Faqala, maka Nabi berkata, man faja'a hadhihi biwaladiha raddu waladaha ilaiha. Siapa yang buat burung ni, siapa yang pisahkan burung ni daripada ibunya, balikkan burung ini kepada ibunya. Nabi perintahkan supaya balikkan semula. Pulangkan semula anaknya kepada ibunya yang sedang meminta agar dipulangkan anaknya. Ini antara kata Syekh, antara contoh-contoh yang sedikit daripada jumlah contoh yang sangat banyak dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat rahmah. Dan saya dikumpulkan satu tulisan yang ditulis dalam satu bukan satu, malah satu kerja, ya, satu usaha kerja dilakukan oleh salah satu daripada jamiah. Saya tengok mungkin Jamiah Rahmah. Buku-buku untuk mengumpulkan sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tajuk mereka buat adalah mencari contoh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diartikan sebagai rahmatan lil alamin. Buku itu hampir 10 jilid. Semuanya cerita tentang sejarah bagaimana sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap alam ini. Jadi ditulis buku berkaitan dengan sifat rahmat Nabi dan dikaji sejak pada awal sampai Nabi wafat. Tiap-tiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan sifat rahmat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak pada Nabi kat Mekah, sejak dari Nabi lahir, mana Nabi zaman kanak-kanak sampai dah Nabi wafat, tiap-tiap tempoh kehidupan Nabi, tiap-tiap fasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh-contoh bagaimana sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat orang yang sangat belas kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada sebelum dia utus menjadi rasul sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilantik menjadi rasul. Insya-Allah berbaki masa sedikit, bukan masa dah habis, tapi oleh kerana saya buka peluang untuk tuan-tuan tanyakan soalan secara ringkas, dan saya akan jawab secara ringkas insya-Allah. Silakan sekiranya ada soalan. Hari kita sempat baca satu sifat je. Tak apa, insya-Allah semoga Allah SWT mudahkan. Okey, di chat. Okey, ada satu soalan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana kita nak tingkatkan kerahmatan kita pada mereka di sekeliling kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rahmat? Jazakumullahu khairan. Tidak ada cara yang lain lebih daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa kita ketika kita melakukan satu perkara, kita doakan dengan Allah dengan bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku sebagai rahmat terhadap kaumku, bukan jadikan aku sebagai orang yang menyusahkan kaumku atau memecah belahkan umatku. Dan saya secara jujurnya ketika diberikan nikmat untuk belajar di Madinah Munawwarah, antara doa yang satu perkara yang kita tahu, kita belajar sebelum kita pergi ke Mekah, sebelum kita pergi ke Madinah, sebelum belajar pasti dimomokkan dengan banyak tuduhan-tuduhan terhadap golongan yang dikatakan sebagai Wahabi, dan belajar di sana, dan saya sering dinasihatkan jangan terpengaruh dengan golongan yang pecah belahkan umat dan sebagainya. Dan doa ini doa saya amalkan secara personal
doa ketika tawaf sebagainya. Saya berdoa ketika di sana, ya Allah, Tuhanku, jadikan kembalinya ku kepada kaumku sebagai rahmat terhadap mereka, bukan membawa kepada kerosakan atau bawa kepada perpecahan. Ini antara bentuk doa. Saya nak jawab secara ilmiah bentuk lafaznya, wallah, saya pun tidak pandai nak buat ayat dengan yang lebih baik, namun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang kita faham, minta dengan sesungguhnya, dan tidak ada cara yang lain untuk kita menjadi sifat lebih rahmat terhadap seseorang itu kecuali dengan doa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang hati kita. Kita ni bukan sahaja kita minta supaya dibetulkan perbuatan kita dan perkataan kita, kita juga minta supaya hati kita ni cinta dan belas kasih terhadap manusia. Kerana hati kita dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bolak-balikkan hati kita. Hati kita yang lembut dan sayang dan inginkan kebaikan pada makhluk, ini satu kurniaan yang besar dan dia ada asas kepada kebaikan yang lain. Wallahu a'lam. Jazakum khairan. Soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud Ustaz kata boleh tukar nama dalam doa tu? Jangan jadi ayat Quran. Maaf, tak catat pula masa Ustaz baca hadis apa tadi. Maksud saya, ayat Quran ni pada satu hadis Nabi SAW melarang kita untuk membaca ayat Quran ketika sujud dan ketika rokok. Ketika rokok, Nabi SAW ajar kita agar mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Nabi minta supaya kita melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbiyal A'la. Tasbih disyariatkan ketika rukuk dan sujud. Manakala dalam hadis tadi diterangkan bahawa Nabi SAW baca ayat Quran, baca ayat tersebut dalam solatnya, termasuk ketika rokok dan sujud. Rokok pun Nabi baca ayat tu, sujud pun Nabi baca ayat tu. Kenapa? Sebab ayat tadi mengandungi doa. Nabi tak maksudkan ayat Quran kerana Nabi SAW ulang-ulang balik kerana Nabi meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi minta supaya berikan syafaat. Doa kerana Nabi berdoa dengan ayat tersebut. Jadi formulanya macam mana kita nak tahu bacaan kita tujuannya berdoa ataupun tujuannya adalah untuk dapatkan zikir. Contohnya ialah kita tukarkan dhamir, kata ganti nama, daripada aku kepada kami sebagai contoh, atau daripada kami kepada aku. Jadi kita bacakan lafaz tersebut sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan, dan kita tak kekalkan lafaz asal teks Quran pada setengah tempat kerana kita bukan ingin membaca ayat Quran, tapi kita inginkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi kalau kita membaca sebahagian daripada doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim ketika sujud dengan niat untuk berdoa dengannya, itu tidak salah. Namun kalau kita memang baca ayat Quran untuk berzikir ketika solat, ketika sujud itu dengan bacaan Quranul Karim, maka hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Sebagai ulama hukumkan sebagai makruh, sebagai hukumkan sebagai haram. Contohnya ketika sujud kita baca qul huwallahu ahad. Walaupun doanya baik, namun itu telah melanggar larangan Nabi SAW. Ada soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah pelihara Ustaz dan semua umat Islam, Allahumma amin. Apakah hikmah tak boleh baca ayat Al-Quran dalam rukuk dan sujud? Jazakallahu khairan. Disebutkan oleh Nabi SAW kerana Nabi SAW telah memperuntukkan waktu qiyam itu, waktu untuk berdoa, waktu untuk membacakan Fatihah dan surah, dan Nabi SAW mengajarkan supaya rukuk dan sujud itu dipenuhi dengan ibadah yang lain, iaitu ibadah ta'zim dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih, puji Allah Subhanahu Wa Taala, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu yang Allah minta untuk kita
bacakan ayat, ya, qiyam diperintahkan kita baca dengan ayat yang panjang, terutamanya solat sunat, pada qiyamul lail, bacalah dengan panjang-panjang ayat Quranul Karim. Sepanjang berdiri tu boleh baca, dan itu waktu yang peruntukan khas untuk kita baca ayat Quran. Namun ketika rukuk dan sujud adalah waktu untuk kita mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah ketetapan syarak. Itu adalah ketetapan syarak. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya diperuntukkan waktu yang khas untuk umat ini berdoa kepada Allah dan membesarkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. InsyaAllah sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan diberkati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala kesalahan-kesalahan yang ada sekiranya wujud dan sudah pasti wujud, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan-kebaikan apa yang dinukilkan, apa disampaikan pada hari ini, dan Allah jadikan usaha kita pada pagi ini salah satu daripada usaha-usaha yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjadi hujah kepada kita di hari kiamat dan bukan menjadi hujah ke atas kita, wal'azubillah. Semoga Allah SWT ampun kita semua, dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekadar ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.